Assalamualaikum, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanggil-panggil macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okey, seperti yang kita tahu, malam-malam kita akan ada tetamu jemputan hari ni, Syuk. So, siapa malam ni, Syuk? Kali ni laki pula, Miss. Laki kan. Kita sedia maklum kan. Sebelum ni ada bercerita daripada polis kan, ada sebagai seorang cikgu. Kali ni Pis nak cakap kan, nak bagi tahu macam biar suspend dulu. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe untuk video akan datang. Yang dah subscribe, thank you so much. Yang mana belum join, untuk our membership RM5 untuk sebulan sahaja. Okay geng, kita dah tak sabar nak dengar siapa dalam talian. Tapi cerita ni aku boleh bagi hint melibatkan kerja lah kan. Okey, Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Nama saya Izham. Boleh panggil Izu. Boleh panggil Izu. Okey. Izu. Cerita Izu ni berkenaan dengan apa? Okey, cerita saya berkenaan pengalaman yang boleh dikatakan seram masa saya bertugas sebagai seorang anggota bomba. Man. Bomba. Anggota bomba. Kita kalau nak dengar anggota bomba ni kerja dia macam-macam kan. Betul. Bukan padam api je geng. Betul. Orang tersepit dekat celah-celah, orang kata yang ngeri-ngeri, kau tengok mana ngeri, situlah bomba kan. Tapi mesti ada cerita yang menarik ni Bis kan? Betul. So kita tak nak lengahkan masa. Okey Izu, kita nak dengarkan cerita yang pertama. Okey, cerita ni bermula pada satu hari saya bertugas shift malam pada masa tu. Pada masa tu seperti biasa kita buat rutin harian kita, cek peralatan semua dan dalam mood standby lah untuk kerja pada waktu malam kan. Jadikan cerita pada pukul 2 lebih kita dapat panggilan kecemasan mengatakan ada kemalangan jalan raya yang berlaku di Lebuh Raya Utara Selatan, melibatkan sebuah motosikal dengan sebuah trailer mengangkut kereta. Okey. Bila sampai je tempat kejadian, kita saya tak apa yang perlu kita buat. Kita tengok keadaan mangsa, keadaan kenderaan adakah tersepit ke. Jadi kita sedia maklum mangsa telah dilanggar oleh trailer membawa kereta tu, dan mangsa telah diseret sejauh 100 meter. Jauh. Mayat mangsa ni kiranya dia dah jadi hancur lah. Tak ada, dia ada bahagian yang dah hancur, perut dah terburai, kepala pecah kan. So dengan cerita kita selesaikan tugas kita untuk kita angkat mangsa, angkat mayat, bersihkan apa yang patut, bersihkan darah-darah. Dan saya nak buka satu rahsia kat sini lah. Kita ni, mungkin benda ni yang menyebabkan highway kat Malaysia ni semakin orang cakap angker kan. Saya nak tanya lah, kalau pada pandangan Hafiz dan Syuk lah,
korang rasa kalau darah dan cebisan-cebisan daging yang berkecai tu, saya minta pandangan Syuk dengan Hafiz kan. Darah dan cebisan daging tu rasanya boleh ke kita nak bersihkan betul-betul? Susah Mudah. kan. Anggota badan kita pun mudah. Buat apa mudah. Rasanya untuk kutip tu boleh, tapi kalau nak 100% tu Tak. mungkin kan kita tak sure. Lagipun kadang yalah kadang-kadang berlaku dalam kedai malam tak nampak. Yeah, exactly. So tugas kita lepas kita angkat mayat tu masuk dalam tas hitam dan serah kepada pihak polis, darah-darah dan cebisan daging tu, tugas bomba adalah untuk bersihkan dengan tembak air ke longkang. Itu saja. Maknanya kita sudah maklum benda tu memang akan menyebabkan benda tu kat situ lah suka nampak dia betul. Betul? Dengan darah yang hanyut, cebisan daging yang tertinggal. So kita selesaikan tugas kita balik balai lah. Dan kita balik balai, ada yang mengikut kita masa tu. Okey. So pada malam tu kita balik balai dalam pukul 3. Yang pasukan saya, anggota saya semua berehat lah. Bila rehat, dan saya pun ambil keputusan untuk rehat lah. Tapi saya tak masuk bilik rehat. Saya pergi ke tempat parking kereta untuk duduk dalam salah satu kita punya kenderaan untuk saya telefon saya punya tunang. Okey. Sedang saya telefon saya punya tunang tu, hidung saya ni dia macam ada satu bau yang agak kita tak suka tau. Macam dia punya hanyir tu, saya dapat kenal bau hanyir tu macam mana. Bau hanyir tu adalah bau hanyir yang sama semasa saya sampai di tempat kejadian. Okey. So bila macam tu saya biarkan lah. Saya just tutup tingkap keempat tingkap kenderaan tu. Saya letak telefon, saya cuba rehatkan mata, tutup mata sekejap. Selang beberapa ketika saya terdengar bunyi ketukan tingkap. Beberapa kali lah. Mula sekali dia ketuk, saya hanya endahkan sajalah, malas nak layan kan. Mungkin kawan-kawan saja mengacau. Pada ketika tu saya ingat macam tu lah. Jadi berulang untuk kali kedua, saya dah tak endahkan. Tapi kali ketiga bila saya buka mata, di depan saya tak nampak apa-apa. Tapi kita punya hujung anak mata ni dapat tangkap satu sosok tubuh yang besar hitam. Jadi bila saya pandang ke arah tubuh tu, terlihat jelas satu sosok tubuh berpakaian casual, tapi dah coba samping lah. Kita nampak memang kita ada calar bala, ada luka-luka darah, tapi tak berkepala. Okey, tak ada kepala. Okey. Tak berkepala. Kedudukan benda tu masa tu dekat mana? Kalau saya daripada tempat duduk pemandu tu, dia di sebelah kiri saya. Oh, sebelah kiri. Okey. Dia di sebelah kiri dan benda tu sedang, badan dia menghadap ke arah saya, seolah memandang saya tapi tanpa kepala. Okey. Lepas tu saya jadi macam kita walau berani macam mana pun, walaupun ada ilmu macam mana pun, orang cakap reflect kita akan tutup mata dan berdoa. Betul? So saya tutup mata, kita bacalah apa ayat-ayat yang kita selalu amal, hidup kul, Al-Fatihah, ayat kursi, dan kita sedikit sebanyak mungkin boleh menghilangkan lah kan. Supaya tu kita tutup mata, buka, alhamdulillah tak ada. Tapi dia bertukar daripada visual menjadi bau. Dia jadi bau tu masuk dalam kereta. Okey. Sedangkan kereta kita saya dah tutup keempat-empat tingkap, tapi bau tu dah masuk dalam kereta.
Kita tak berserah lah, kita berdoa banyak-banyak. Untuk gangguan untuk saya malam tu amat kat situ. Tetapi dia berpindah pula pada rakan pasukan saya yang lain. Okay. Kita orang ni akan dibagi tugas untuk jaga bilik kawalan. Bilik kawalan ni adalah tempat untuk terima panggilan kecemasan, panggilan-panggilan, aduan daripada sistem 999 lah. Jadi pada masa tu rakan saya yang bertugas di dalam bilik kawalan, dia seorang saja dalam bilik kawalan tu. Masa dia duduk situ, dia rasakan ada orang yang lalu-lalang di belakang badan ni, bahagian belakang kakinya ada orang yang lalu-lalang. Jadi dia ingatkan mungkin saya, mungkin rakan-rakan pasukan saya yang lain kan. Bila dia pandang tak ada orang. Okay. Jadi beberapa ketika lepas tu dia terdengar bunyi seolah-olah bilik air di flash. Alright. Dia dengar bunyi bilik air di flash, dan lepas tu dia cuba tengok siapa yang keluar daripada bilik air tu. Bila dia tunggu dalam masa 5 minit, dia tengok tak ada siapa keluar. Jadi dia cuba tengok kat bilik air ada siapa. Ternyata tak ada siapa-siapa. Memang kat dalam pejabat dan bilik kawalan tu memang dia seorang saja di situ. Jadi selepas tu dia kembali ke tempat duduk dia. Dia cubalah tenangkan diri. Dalam rasa takut tu dia terpaksa juga duduk situ. Beberapa ketika lepas tu dia rasa ada bunyi. Kita tahu kan bunyi orang pakai kasut ke, orang pakai slipper macam mana kan, dia akan ada bunyi gema dia kan. Jadi dia terdengar bunyi slipper jalan daripada belakang. Dan bila dia nampak entiti yang sama saya nampak. Sesuatu tubuh tanpa kepala. Yes, tubuh tanpa kepala tu keluar daripada bahagian lorong daripada tandas tu keluar. Tapi dia keluar melalui pintu tu tertutup. Jadi dia macam pass-by terus dengan pintu tu. Dan member ni bila takut sangat, dia sampai tekan saya ada kecemasan. Jadi bila dia tekan saya ada kecemasan tu, semua anggota berfront. Okay. Anggota, sebab kita orang bila dengar saya ada kecemasan, maknanya benda tu ada panggilan kecemasan lah. Jadi semua akan berlari ke bilik kawalan untuk tahu apa yang terjadi kan. Kita sampai bilik kawalan, kita tengok muka dia pucat. Dia pucat yang orang cakap macam tak ada darah kat muka lah. Okay. Lepas kejadian tu dia demam dan ambil MC 2 minggu. 2 minggu 2 minggu dia MC. Okay. 2 minggu dan dia mengelak untuk masuk bertugas pada malam hari ni lah. Kita siasat, kita cubalah cari apa benda yang tak kena, kenapa macam mana benda tu boleh ikut sampai boleh ikut kan. Rupanya pada malam kejadian tu kita letak kon untuk kita buat kerja dan taizat semua lah. Di bawah bahagian kon tu ada terselit secepis daging. Okay. Jadi mungkin itu yang menyebabkan dia ikut lah. Kisahnya. Menyebabkan dia ikut. Daging tu bahagian mana tahu ke? Wallahualam bisawab lah. Yalah. Okay. Lepas tu ada dia punya sambungan ke? Untuk bahagian pertama itu sajalah. Lepas kita dah jumpa daging tu, kita panggil ustaz untuk berubat apa. Dan kita ada bahagian-bahagian agama dalam jabatan kita serai daging. Kita dah punyakan daging tu, selesai. So kalau macam kes yang terjumpa daging lebihan ni, memang akan panggil ustaz lah Ya, saya. Okay. Tempoh daging tu dijumpai maksudnya lah
daripada kes kemalangan tu. Baru sedar yang dia seminggu lah. Minggu juga. Oh, daging tu masih sempurna lagi Dia ada daging kat situ tapi cuma dia mungkin dah kering kan. Oh. Ni yang aku takut tau kan. Kalau jadi bomber kan, aku pernah terbayang kan. Okey, contohlah kan, aku pernah lah bayangkan aku ni bomber kan. Sebab aku pernah dekat highway, aku tengok bomber duk macam tolong orang tersepit kan. Kalau aku kata bomber, aku tak tahu lah aku kuat ke tak. Sebab aku kalau tengok darah, auto pening geng. Auto pening. Lepas tu, yelah mesti kita tahu kan, kalau setiap kemalangan ni, benda ni macam jadi igawan misteri atau takut tau. Aku pula dulu banyak baca buku Mastika kan. Gambar dekat highway kan, tengah-tengah ada accident, tepi tu ada gambar lain kan. Itu yang buat aku takut kan. Dengar pula kisah macam ni, betul lah tu kan. Rasanya pegawai lain pun mesti ada cerita masing-masing. Yes, betul. Yalah, kerja kan bomber kan, tak kisah bomber yang ambulans ke polis, dia menghadap mayat ni, kadang mayat tu ada yang bunuh semua kan. So kadang kalau aku jadi bomber, aku takut kena badi. Itulah. Kena badi. Aku macam teringat dulu aku naik motor konvoi orang ramai. Okay, laju lah, zaman muda, lumba-lumba. Oh, lepas tu dapat accident. Tok melintas, mayat tu busung. Aku takut benda terselap. Tengok muka. Macam ni je. Kawan-kawan aku semua muka pucat tengok mayat lalu sebelah. Takut mata tu buka pandangan. Itulah pasal tengah happy orang kata malam buta. Itulah badi mayat. Kita risau juga kadang-kadang dengar. Takut terkenan. Jangan. Okey Izu, cerita yang pertama menarik. Kita nak dengarkan pula cerita yang kedua. Okay. Cerita kedua ni tak berapa seram, tapi kalau yang lemah semangat mungkin dia akan rasa seram jugalah. Sebab ni tak melibatkan visual. Dia hanya gangguan bunyi dan sebagainya. Okey. Okay. Pada masa tu kita sedia maklum, kita kebakaran ni mesti ada mangsa yang meninggal, mangsa yang rentung kan. Jadi kita ada satu bahagian siasatan yang akan selalu pergi untuk cek lah kan. Untuk cek dan siasat kawasan kebakaran tu lah. Jadi jabatan memang dah sediakan satu van unit penyiasatan. Van unit penyiasatan ni, kalau kat balai saya, kita duduk dalam satu zon yang dipanggil zon 2. Zon 2 ni adalah zon yang akan duduk sekali dengan balai lah. Okay. Van zon 2 ni terkenal dengan anggota pasukan kita orang. Kita memang tahu yang van ni memang ada gangguan di sini. Okey. So pada satu hari mana saya bekerja, pada tu malam jugalah, dan saya bertugas bilik kawalan pada masa tu. Pada pukul 3 lebih pagi, 3.30 macam tu. Jadi saya bersorangan lah di bilik kawalan. Bilik kawalan saya ni menghadap dengan tempat parking kereta. Jadi tempat parking kereta tu adalah tempat untuk parking anggota, tempat parking untuk kenderaan jabatan. Jadi van unit penyiasatan ni terletak di situ juga. Jadi bila kita pandang depan, kita memang akan nampak van tu. Okay. Jadi pada hari itulah, sedang saya duduk di kawalan untuk tunggu kalau ada panggilan kecemasan lah kan. Kita buat kerja biasa, kita duduk biasa. Tapi bila kita duduk tu senyap-senyap, tiba-tiba kita jadi macam sunyi yang lain tau. Dia kan kita tahu kalau sunyi biasa kita suara tak apa. Tapi bila macam sunyi yang dia hening yang kita tahu benda tu ada. Dalam hening ni, kita dengar bilik kawalan ni dikelilingi dengan cermin. Cermin dikelilingi dengan cermin, jadi cermin tu diketuk. Kita dengar bunyi macam tu. Depan luar.
Tak ada siapa. Kita tahu tak ada siapa. Anggota lain memang dah masuk bilik rehat untuk standby lah. Jadi kita tertanya lah siapa pula. Jadi kita keluar. Kita keluar tengok tak ada siapa, masuk balik. Jadi dia ketuk lagi. Kita dah bukan manusia ni. Dia cakap kita baca je, baca doa lagi kan. Jadi sedang kita baca tu, bunyi ketukan tu dia berubah daripada bunyi ketukan kepada bunyi hempasan pintu. Tapi pintu tak kena hempas sebenarnya? Pintu dihempas. Memang dihempas. Nampaklah pintu tu bergerak. Kita nampak pintu dia bergerak sebab pintu tu berada di bahagian pintu tu dia bersambung dengan bilik kawalan punya pintu dengan pintu utama pejabat, dia berasingan. Pintu yang dihempas adalah pintu pejabat, pintu utama pejabat. Okey. Kita dengar pintu utama pejabat tu dihempas, dibuka dan dihempas. Jadi bila tu kita jadi terpanjat, kita keluar. Kita tengok, mungkin lah kawan-kawan kita nak pedajal kita kan, cakap kan. Lepas tu kita tengok memang tak ada orang. Sebenarnya tu kita cakap, tak apalah. Dan tu memang dah geram dia. Jadi dia bercampur rasa takut, rasa berani, rasa marah. Dia rasa marah. Mulut ni tak adalah bercarut, tapi dia cakap, aku tak kacau kau jangan kacau aku. Tu je. Kalau kita masuk balik di kawalan, beberapa ketika lepas tu kita dengar lagi bunyi ketukan cermin. Tetapi lepas ketukan cermin ni, bila kita pandang depan, kita nampak van unit penyiasatan tu, dia lampu van tu menyala sendiri. Lampu luar, lampu dalam. Lampu high beam tu menyala, lampu dalam kabin pun menyala. Okey. Pelik. Dan dalam kabin van unit penyiasatan ni, dia seolah macam ada satu kawasan untuk letak mayat tau. Tempat letak mayat tu dia seolah bergoyang. Dia bergoyang dengan sendiri. Tapi dia punya goyang tu memang goyang kuat lah. Okey. Sampai kita yang tengok pun ikut goyang lah. So nampaklah dari luar yang tempat mayat tu bergoyang. Yes, memang nampak. Sebab kita posisi van tu parking, dia kira macam dia punya bahagian belakang tu menghadap ke bahagian depan bilik kawalan. Okey. Jadi memang kita nampak kabin. Okey, faham. Jadi macam saya cakap high beam tu, memang kita, maknanya kita akan nampak lah ada orang ke tak ada orang kat bahagian depan. Jadi memang totally tak ada orang. Van tu memang tak ada orang yang duduk. Memang tak ada siapa yang duduk kat enjin. Tapi van tu bergoyang, tempat mayat tu bergoyang, lampu dinyalakan untuk beberapa ketika. Okey. Dan benda tu berlarutan untuk 3 ke 4 minit. Agak lama lah. Dan last kali kita dengar bahagian atas untuk bilik kawalan ni adalah duduk syarat. Okey. Untuk barang-barang. Jadi last kali masa kita dah tengok van tu macam tu, last kali kita dengar bunyi hentakan daripada bilik mesyuarat. Mesti ada benda yang dihempas daripada atas. Lepas bunyi hempasan tu, terus mati semua lampu. Dengan bilik kawalan punya lampu pun dia mati kan. Okey. So saya dah lepas daripada itu, dah tutup lampu, saya tak terus buka kita tak pergi terus untuk buka elektrik lah. Sampai handphone, buka kita punya flashlight, kejut member dulu. Benda kalau nak kena, biar kena sama-sama. Betul? Betul. Orang cakap kalau nak kena, biar kena sama-sama. Biar kena sama-sama. Kejut member dulu. Kejut member sebab kontak DB ni, kontak DB ni dia berada di kawasan atas, di kawasan bilik mesyuarat di bahagian atas. Jadi kalau nak naik seorang tu memang tak gagah lah macam cakap. Okey. Ajak member naik sekali.
ajak member sekali. Memang bila naik tu memang ada. Memang kita dapat tengok bila jatuh kan kelab tu jatuh. Naik kembali. Bila kita dah naik kembali, masuklah bilik syarat. Kita nak tengok lah apa benda yang diempas kan. Kita ajak member lah. Kita tengok apa yang kena empas tadi. Bila kita masuk, dalam bilik syarat tak ada apa yang diempas. Tapi yang jadi lagi pelik, atas meja musyarat tu dia susun kursi. Dia susun kursi kan. Okey, faham. Tapi kursi yang disusun tu bukan kursi biasa, bukan kursi banquet ke, kursi plastik ke. Kursi roda dia susun. Kursi ofis. Kursi ofis dia susun menegak. Ada satu kerusi lah kat atas tu. Okay. Memang bilik syarat tu keliling tu ada kursi lah, tapi di atas tu dia susun 3 kursi. 3 kerusi. Okey. Yep. 3 kursi di bahagian tengah dia susun tegak. Tapi memang sebelum ni tak ada pun budaya letak kursi atas meja macam kat sekolah. Memang tak ada Kursi roda. benda. Kita akan masuk balik bawah tu lah. Kita akan sorong balik ke dalam bahagian meja musyarat lah. Sebab meja musyarat biasa kita tahu dia keliling kan. So kita akan just masukkan bawah tu. Tiba-tiba malam tu dia susun 3 menegak tu. Cakap bukan ni. Member kita tengah pandang dengan terkejut tu. Member dah hilang. Orang ajar ni dia lari senyap. Lari dulu Pandang belakang tak ada orang. Okey. So kita cakap tutup lampu, lari. Tinggal lepas tu kita dah duduk bawah. Lepas kejadian tu cakap kita demam lah cakap demam untuk 2 hari. Tapi masuk kerja balik lah. Okay. Malam tu kira macam gangguan. Untuk gangguan bilik syarat ke, gangguan event tu ke, memang kerap berlaku lah orang cakap. Kerap berlaku. So bila okeylah kita tahu macam bomba banyak buat misi keselamatan, kecemasan macam ni. So memang akan ada menyebabkan kes kematian. And kat bomba pula dia macam terefek sama. Jadi adalah benda-benda yang macam ni berlaku. So ada tak macam memerlukan khidmat ustaz untuk bacakan sikit ke untuk kawasan balai tu, event tu? Macam kita, jabatan kita memang ada satu unit agama. Okey. Kita memang ada unit agama yang akan kita panggil lah, yang boleh sikit kan. Tapi sekiranya unit agama ni tak berapa pandai untuk hal-hal gaib kan. So kita terpaksa panggil daripada luar lah. Pernah jugalah. Sebelah balai kita pun memang ada seorang ustaz macam tu. Okey. Kisah ni berlaku dekat negeri mana? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Pernah cerita. Aku risau jadi apa ni. Kalau kes-kes yang macam kemalangan, lepas tu ada benda berlaku. Dia benda paling risau yang dengar kan. Yelah, kita tahu kan, kadang-kadang kita takut bila kita lalu badi ikut kan. Jadi tu dia cakap lah. Tak ada. Benda ni maybe macam selalu dengar lah. Tapi bila kita cuba letak diri kita kat tempat pencerita, dia agak bagi aku seram lah. Kadang aku terfikir bila dia cerita macam mana situasi bomba menyelamat mangsa yang hilang kat hutan. Kan sampai ada contoh yang pernah berlaku dulu kehilangan kat dalam hutan kan. Tengok sampai kena azan semua. Macam mana dia orang menghadapi benda tu kan. Izu ni macam dah selalu kena kan benda-benda macam ni. So ada tak dengar macam dekat balai lain pun ada juga kena gangguan? Ada tapi kurang lah. Cuma sebab diorang ni, kita orang bersifat macam mana apa yang jadi kat balai, dia habis kat balai. Okay, faham. Okay. Alright. Okay, Izu, ada tak apa-apa macam nasihat untuk disampaikan pada viewer kita
Okey, ada. Okey. Nasihat saya lah. Benda ni memanglah kita cakap benda ni ada. Memang dalam dah tertulis pun benda ni memang ada. Apa yang kita lihat tu kita boleh cakap hanya jin lah. Jin yang berupa kan. Dan roh adalah orang cakap kuasa Tuhan lah kan. Apa-apa yang melibatkan roh ni memang Tuhan Allah yang kuasa lah. Jadi kita sebagai manusia, kita ni memang ayat klise lah orang cakap, kita ni khalifah orang cakap kan. Kita tak boleh nak berani sangat, kita tak boleh nak takut sangat dengan benda ni. Bila kita berani sangat, benda ni lagi suka. Dan bila kita takut pun, benda ni lagi suka. Betul. Dia macam ni lah, macam orang yang dah cuba untuk dekatkan diri dengan Tuhan ni, dia kacau kan. Benar. Tapi Betul. orang yang tak macam orang kata apa, bukanlah tak dekat, orang kata ni jauh-jauh dengan baca Quran apa semua ni tak diganggu pula. Itu pun salah satu juga kan. Orang kata bila kita nak dekat Tuhan ada gangguan juga. Dia bukan berani tak berani je. Orang kata bila diganggu tu itu ujian lah. Itu ujian lah. Sebab itu janji iblis dengan Allah. Betul. Allah adalah untuk menyesatkan anak-anak Adam. Betul. Jadi itulah bila kita nak berdekatkan diri dengan Allah, kita nak ikut ajaran Nabi Muhammad SAW, dan kita akan ditimpa dengan segala ujian dia lah. Betul. Tapi kalau orang lama cakap, kalau yang tak dekat dengan diri dengan Allah ni, orang cakap kau jadi kawan dia, takkan dia nak kacau kawan. Jangan kawan kacau kawan. Betul. Geng kan. Dia tak kacau geng dia. Kalau kau kadang-kadang ada juga manusia yang lagi teruk syaitan. Macam mana? Betul. Kan kita tengok zaman sekarang lagi teruk. Apa-apa pun berbalik pada diri lah. Kalau orang di 9 cakap pokok kacau. Itu dia. Pokan kono. Orang cakap kalau pokok bengkok lah. Kau togak lah. Okay Izu. Thank you sebab sudi bercerita bersama Santai Chill. Satu pengalaman barulah kan untuk Santai Chill. Sebelum ni kita ada pengalaman polis, kali ni kita ada pengalaman bomba pula. So kita kadang-kadang yelah selalu tengok misi penyelamat je. Ni behind the scene ada sebenarnya cerita yang berlaku kan. So benda ni cerita dekat Santai Chill je kan. Kan bukan senang kau nak dapat. So mungkin nanti Izu ada cerita lagi yang disampaikan kan? Ada. Tapi macam mana? Kalau korang berminat, just komen je kat bawah. Korang nak part tu daripada Izu. Korang nak, kau komen. Tak ada lah kan? Okay, thank you sekali lagi pada Izu sebab sudi berkongsi dan bagi sedikit nasihat pada kami dan juga viewer supaya lebih tabah untuk lepas ni. Mungkin ada akan bukanlah kita doa untuk dapat kan, tapi orang kata ini sebagai satu persediaan kan, bukan persediaan untuk jumpa makhluk gaib je, tapi persediaan kita punya iman lah kan. Kurang-kurang ada amalan and tahu apa untuk dilakukan. Okey, seperti biasa jangan lupa like, share dan subscribe untuk video akan datang, dan yang mana dah subscribe thank you so much dan jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.